أحمدك ربي وأشكرك وأصلي وأسلم على النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحاب الغر المحجلين وعلى أولياء الله الصالحين وعلى العلماء العاملين وعلى المجاهدين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang sekasih Cikgu Sukarno, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Dan pagi ini kita nak menyambung tentang pengajian kita berhubung dengan kelebihan hari Jumaat, malam dan hari Jumaat, masuk pagi sampai petang. Hari itu dah saya sebutkan 2, 3, 4 perkara yang kita rasa kita sambung yang ini, iaitu yang ke-38, Qiraatul Kahfi, membaca surah Al-Kahfi. Jadi maknanya saya nak buat suntikan rohani kepada tuan-tuan puan bahawa hari Jumaat, malam Jumaat, membaca surah Kahfi memang warid dalam sunnah, bukan bid'ah. Sekurang-kurang tuan-tuan kalau boleh baca satu Quran, alhamdulillah. Tapi sekurang-kurang kita ambil surah Kahfi, ya, kita baca surah Kahfi. Ini disebut dalam hadis, saya nak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Akhrajal hakimu wal Baihaqi an Abi Sa'id al-Khudri عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له ما بين الجمعتين أو كما قال. Ini Al-Hakim An-Naisaburi ini seorang imam hadis, seorang lagi imam Baihaqi, mazhab fiqh Syafi'i, mazhab Syafi'i, imam Baihaqi. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, baginda bersabda, bahawa siapa yang membaca surah Al-Kahfi hari Jumaat, nescaya Allah bagi cahaya kepada dia sepanjang 2 Jumaat. Jadi ini waridlah hadis, ditahqiq oleh Imam Hakim Naisaburi dan Imam Baihaqi, mana bukan dhaif. Jadi kerana itu saya dapati bahawa kawan-kawan tuan-tuan minggu ni tuan-tuan baca surah Kahfi, bulan depan, minggu depan pula baca yang lain, tak apa. Jadi makna kot dah tak sempat. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Tapi tuhmahan mengatakan tidak ada warid, tak betul. Tu tujuan nak baca kecil kitab ni, untuk buktikan ada dalil daripada sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis lain yang dikeluarkan oleh Khalid bin Ma'dan, dia ni berkata, man qara'a surat Al-Kahfi qabla an yakhruj al-imamu kanat lahu kaffaratun fima bainahu wa bainal jum'ati wa balagha nuraha al-bait al-atiq atau kama qala. Siapa membaca surah Kahfi sebelum dia keluar sembahyang imam, keluar imam sembahyang Jumaat, mana baca dalam masjid. Puan-puan, walaupun hadis untuk lelaki-lelaki, kerana biasa dia pergi masjid orang lelaki-lelaki, kalau puan-puan pergi ke masjid, baca surah Kahfi, baca. Itu aware. Jadi sebelum imam naik atas mimbar, kita dah habis satu Kahfi. Baca dengan ta'ani, jangan baca kopoh-kopoh. Baca dengan tartil, murattal. Warattil Qur'ana tartila, kata Imam Ali, bahawa tartil itu adalah keluarkan huruf dari tempat dia. Kha, kha, ha, 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 ha. Jadi siapa yang baca surah Kahfi, Allah beri kafarah. Saya nak betul sikit, ada kadang-kadang kita buat usrah ni
sebelum kita berakhir kita baca tasbih kifarah, bukan kifarah, kafarah. Kafaratul majlis, iaitu subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jadi kafarah bukan kifarah. Kifarat tu orang Melayu. Jadi saya lebih senang kita sebut dengan bahasa Arab kafaratul majlis. Jadi nescaya Allah beri kafarah kepada, iaitu pengampunan, penghapusan dosa-dosa dia. Antara jemaah ni jemaah satu lagi. Dan cahaya ni, cahaya surah ni sampai terus ke Baitul Atiq, Baitullah. Kita duduk jarak lebih kurang 5,000 km sampai. Kalau tangan kita takbir Allahu Akbar ni, dia ada magnet sampai ke Kaabah. Kita tangkap sini. Rahsia banyak kalau cerita. Jadi surah Kahfi dia baca, tuan-tuan baca di Al-Ustaz, rupanya bersamut di sana, surah semak sana. Kerana itu jangan heran, ini pegangan wali-wali. Kena yakin bahawa kebesaran surah Kahfi. Ya. Saya cerita dulu kenapa hari Jumaat kita sembahyang Jumaat subuh tu disunatkan baca rakaat pertama baca surah Sajadah, yang kedua baca surah Dukhan, kerana dua-dua surah ni menceritakan, pertama cerita tentang Nabi Adam. Hari Nabi Adam jadi hari Jumaat. Surah yang kedua Dukhan tu pada cerita kiamat, hari kiamat bagi hari Jumaat ke. Di kemak dua tu sesuai lah kita saya bagi nasihat bahawa tuan-tuan puan bila balik rumah lepas sembahyang subuh hari Jumaat tu dengar orang baca ni, pergi semak bimbingan Rahman, apa tafsir Quran yang mu'tabar, tengok pengertian dua ayat, dua surah ni. Berkurang kita takut. Ya. Dukhan. Surah Afwan. Salaka akhuna Dr. Mahidin betul. Saya silap buat Dukhan. Surah Al-Insan, hal ata 'ala al-insan hayyun min ad-dakh. Jamil. Fatah Allah alaik. Jadi dua surah ni membawa makna. Surah pertama cerita hakikat kejadian Nabi Adam, kita faham tu. Jadi masa yang subuh kita tak sempat nak balik rumah, kita renung, gurun kita dia cerita kiamat lagi bergurun. Sebab itu tak heran kalau sekarang Nabi Muhammad pernah ditegur oleh Sayyidina Abu Bakar, uban kepala. Jadi uban kepala tu hamba, dia kata syayyabatni hudun wa akhawatuha. Jadi saya beruban ni kerana surah Hud dengan teman-teman kiri kanan tu menyebabkan saya beruban, memikir tentang azab kubur, halakal kubur. Jadi cerita banyak ni cerita hal kubur, dalam kubur. Jadi kita kalau nak elok lagi, renung makna, baru dia masuk elok semasa sembahyang subuh. Balik rumah kita pandu dengan tafsir-tafsir yang mu'tabar. Antara yang terpenting di Malaysia ni ialah tafsir yang diakui sah oleh kita sekalian ni, JAKIM, ialah bimbingan Rahman. Jadi jelas tuan-tuan doa amal selama ni tidak ada masalah, tidak ada bid'ah. Mana ada dalam hadis riwayat Al-Hakim Naisaburi. Banyak lagi. Saya nak sebut satu-satu cukup lah. Yang ke-40 membaca surah Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Birabbil Falaq, Qul A'udzu Birabbin Nas, dan baca Fatihah, baca turun. Hari ini selalu kita bawa semasa lepas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian terus istighfar tu imam terus baca Al-Fatihah, baca 7 kali. Tapi kita sini baca Fatihah dulu. Sepatutnya baca Fatihah Qul dulu. Mungkin ada riwayat, tapi yang saya jumpa ialah Qul dulu, lepas tu Qul A'udzu Falaq. Jadi kita baca sini 7 kali. Ada orang warid sebutlah hadis 7 kali. Akhraja Abu Ubaid wa Ibn Durais fi Fadail Al-Quran an Asma binti Abi Bakr. Ini ambilan daripada seorang sahabat Nabi perempuan, Asma binti Abi Bakr, iaitu anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang pernah pergi hantar bekalan untuk Nabi berada di Gua Thur. Umur dia masa tu baru 13-14 tahun baru. Macam mana panjat bukit Jabal Sur tu tinggi, kita rasa tak sanggup, tapi dia naik kerana
Nabi dan ayah dia duduk tunggu sana. Ini lah ada riwayat daripada dia. Kurang-kurang sahabat Nabi ada satu hadis dia riwayat dari Nabi ambil berkat tengah sampai 2, 3, sampai 5,000 hadis macam Abu Hurairah. Satu kita pertahankan Abu Hurairah, jangan dicemarkan dia. Kalau kita buang dia, kita kutuk dia, macam Syiah ada buang tu, 5,000 hadis buang. Jadi ni tak tindakan cara komunis, mempuruk peribadi-peribadi sahabat, lama-lama tak guna uzur. Berkata Siti Asma, man sallal jum'ata, orang siapa yang semayang Jumaat, summa qara ba'daha, lepas Jumaat tu dia baca qul huwallahu ahad kali, 2 iaitu qul a'udzu bifalaq wa binanas, dan surah alhamdulillah 3 kali, semua 3 kali, 7 kali. Jadi makna betul. Jadi kita buat selama 7 Fatihah, kita baca qul huwallahu 7 kali, falaq 7 kali, semua Fatihah 7 kali. Kemudian apa jadi? Khufidha min majlisi zalika ila yaum misli. Allah pelihara dia daripada hari Jumaat tu terus berjemaat tuan, terpelihara daripada melakukan benda yang sengaja, benda tak elok. Ada aja Allah bagi warning, jangan buat. Ini penting. Kita rasa bukan nanti nak baca satu Quran tu dia ayat baca 7 kali qul huwallahu, qul Allah, qul falaq 7 kali. Kemudian kita buat doa. Percaya tuan-tuan, ini yakin bahawa hadis ni ambilan daripada Asma. Asma mengambil Nabi. Asma ni suami dia adalah Az-Zubair bin Awam, sahabat Nabi yang masuk syurga tanpa hisab, 10 orang. Jadi suami dia salah seorang yang pemurah. Ambil lagi hadis daripada Makhul ni tabi'i, bukan ni. Qala man qara'a fatihatal kitab wal mu'awwidhatain wa qul huwallahu ahad 7 marratin yawmal jum'ati qabla an yatakallam kaffara anhu ma bainal jum'atain wa kana ma'suman. Allahu akbar. Ini mengikut Makhul tabi'i. Ini dia punya pendapat dia. Dia tak sebut Nabi, tapi ini kata-kata tabi'in mesti diambil daripada sahabat daripada Nabi. Tidak, tak boleh kata bahawa siapa yang membaca surah Fatihah mula-mula 7 kali, qul bil falaq 7 kali, udah qul 7 kali, qul bil nas 7 kali, qul wallah 7 kali, maka dia tak bercakap, diam. Mana dia tak bersembang pelik-pelik. Setiap Allah ampun dosa dia antara 2 Jumaat. Jadi pakai pandai sama baca Jumaat atau seorang-seorang, ya. Satu lagi hadis yang ke-41, membaca surah Al-Kafirun, surah Ikhlas semasa maghrib malam Jumaat. Jadi tuan-tuan dan puan, ini bila tu imam masjid surah baca, tak apa baca tu, baca yang lain apa. Ini dah warid. Siapa yang baca 2 surah ni, yang pertama baca qul huwallahu qul ya, yang rakaat kedua dia baca qul huwallahu ahad, percayalah dia mendapat adalah hal ini. Al-Imam Baihaqi dalam Sunan Baihaqi dia daripada Jabir bin Samurah kata, wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil maghribi ليلة الجمعة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وكان يقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. Jadi Samurah ni sebut, Sa'id ni, Jabir ni sebut, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang maghrib pernah berlaku baginda sembahyang pada Jumaat tu. Rakaat pertama dia baca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua baca qul huwallahu ahad. Semasa sembahyang Isya dia baca surah Jumaah. Rakaat pertama, rakaat kedua dia baca surah Munafiqun. Ada juga riwayat mengatakan Nabi baca waktu subuh. Sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat dia baca rakaat pertama dia baca surah Jumaah, rakaat kedua Jumaat dia baca surah Munafiqun. Kita ada berhenti tengok bangkali lah imam-imam tak apa-apa, dia ambil pertama, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah
Yang paling sempurna ialah ambil berawal. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard al-malik al-quddus al-aziz al-hakim sampai habis. Itu juga roh munafiqun kita ambil tak, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum, tak, kita ambil berawal. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah, baca berawal. Itu lebih afdal. Kalau tak boleh juga, ambillah yang ujung-ujung pun dapat fadilah juga. Ke-42, membaca surah Jumaah. Bacalah. Ini juga semasa semayang malam. Semayang malam Jumaat. Rakaat pertama dia baca surah Asy-Syarah, surah Asy-Syarah, dia baca dengan Jumaah. Rakaat kedua dia baca surah Munafiqun. Kemudian yang ke-44 ni Imam Sayyuti dia punya pendapat haram pun musafir hari Jumaat sebelum semayang, sebelum semayang Jumaat. Jadi makna kalau kita nak semayang, kalau kita nak musafir boleh, tapi keluar lepas subuh. Ada riwayat lain pula. Sebab tu bagi kita nak keluar lepas subuh, mesti sempurnakan semayang Zuhur Asar. Kenapa jangan tanya? Sebab benda ni benda dia panggil benda ta'abudi. Fikir tak sampai. Macam mana kita ambil wuduk, fikir tak sampai. Mula-mula basuh muka, basuh. Yang kedua basuh tangan, basiku. So sapu kepala, tidak basuh sekali. Lepas tu basuh kaki pula. Tidak semua basuh. Tak, main kepala sapu. Jadi maknanya ta'abudi ni makna fikir tak sampai. Akal tak ada campur tangan dalam soal ta'abudi. Ini juga kenapa jangan tanya, sebab ini mungkin ada kena dengan ta'abudi. Terima saja apa yang Allah suruh kita buat. Yang ke-45, hari Jumaat itu ialah hari menebus dosa. Sebab itu diperbanyakkan setiap kita ni buat istighfar banyak-banyak, selawat, baca Quran. Lepas tu minta ampun, ya Allah maghfirli wali walidayya, bacalah doa-doa untuk sekalian muslimin, minta ampun, kerana hari itu hari Allah mengampun dosa-dosa. Akhraj Ibnu Majah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jum'atu ila al-jum'ati kaffaratun lima bainahuma ma lam tughsha al-kabairu atau kama qala. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, antara Jumaat dengan Jumaat itu merupakan satu penghapusan dosa. Antara dua tu. Arti kalau kita Jumaat dengan Jumaat tu, tengah tu Allah ampun dosa. Selama mana seorang tu tak melakukan dosa besar. Artinya dosa kecil terampun. Tapi jangan pandai buat, terbuat. Kalau membuat tak, kita tak mau sengaja buat. Cuba kita ikhtiarkan bahawa benda tu terbuat, bukan tukar-tukar buat. InsyaAllah ampun. Tapi dosa besar tak boleh. Dia tak boleh ampun dengan 2 Jumaat. Dia pandai-pandai fikir. Kita pun tak boleh cerita korang, masing-masing kita ada hal. Kadang yang terentuk kecil-kecil tu, insyaAllah antara 2 Jumaat boleh ampun. Dengan syarat ini cara dia. Dosa besar tu kena istighfar betul-betul, yang tidak perlu 2 Jumaat sepanjang hidup. Satu lagi, Nabi berkata kepada Salman, tuan-tuan dan puan, Salmanul Farisi, orang Parsi. Dia ni sahabat Nabi. Kisah hidup dia, saya cerita sikit. Asal dia mengikut agama Majusi. Orang Parsi asal sembah api. Lama kemudian takdir Allah dia masuk agama Nasrani. Semasa mengambil agama Nasrani ini, agama Islam Nabi Isa, dalam kitab Injil didapati nama Nabi Muhammad, nama Ahmad. Semua sifat-sifat nama semua ada. Dia begitu teringin sekali nak jumpa Nabi, nak tengok betul tak betul. Tanda kenabian ada sini. Nabi tanda kenabian. Dia panggil Khatamun Nubuwah. Bukan cincin. Yang ni khatim. Cincin Nabi itu khatim. Di atas cincin ni tertulis di atas kiri, bawah ni Muhammad, tengah-tengah tu Rasul, atas Allah. Kalau tuan-tuan nak buat cincin boleh. Atas Allah, tengah-tengah Rasul, bawah Muhammad. Jangan pergi ambil Muhammad duduk atas, maqam tak kena. Di cincin Nabi menjadi untuk Nabi nak cap surat-surat rasmi yang nak hantar kepada ketua-ketua kabilah,
raja-raja kerana nak kerasmian. Dinasihatkan oleh Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, orang tu orang rasmi, dia nak benda yang official kan. Nabi kita boleh buat. Dia pakai di jari lah. Nabi ni jari cantik. Bila pakai cincin, dia kilas batu ke dalam. Kita buka keluar. Dia kilas dalam. Tu pun sahabat dia perhati, elok. Jari elok. Jari, kuku semua cantik, semua. Tak ada yang kurang. Dia pakai pula cincin, Masya Allah. Jadi kadang-kadang pakai cincin ni, jari ni. Kadang-kadang jari ni. Banyak kan ada juga ke kanan, tapi ada kiri. Terpulang pula tuan. Jari ni tak ada. Jangan bubuh. Jari ni tak ada. Ni bubuh 4. Jadi macam buruk. Jadi minta maaf ni. Orang perempuan pun tak boleh bubuh jari ni. Bubuh jari biasa. Nabi mengajak Siti Aisyah pakai jari ni juga. Beli emas tak apa, tak ada masalah. Orang lelaki emas tak boleh pakai, perak boleh. Batu emas tak apa, 40,000 tak apa. Jangan emas tu tak boleh. Ya. Emas tu kena apa? Guru saya kata emas yang betul kena kuning. Hak putih platinum tu bukan. Jadi yang betulnya emas ialah warna kuning sebab dia menarik. Baik. Yang ke-47, al-amanu min fitnatil qabri liman mata yawmaha aw laylataha fala yus'alu fi qabrihi. Subhanallah. Siapa yang mati hari Jumaat berasa aman daripada fitnah kubur. Kenapa kat dalam kubur ada fitnah? Macam-macam mai, kalimah rupa ulang, kalau jengkiang, kalimah rupa macam-macam, takut tu fitnah. Terpesona, kita takut fitnah. Sebab tu Nabi Muhammad ajar kita sebelum beri salam baca doa tu, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Kan baca doa tu sampai ujung, min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kubur banyak fitnah. Kita atas kubur berjalan kita takut, lupai lompat pokok kita takut lah. Tambah dalam bumi tak tahu apa jadi hari Jumaat, siapa yang Allah wafat di hari Jumaat, lelaki perempuan yang balik lah, yang tak balik tak ambil kira, maka aman hari itu aja lah. Dia kata aman lah, bila-bila lega aku dah hari itu aja. Itu kena pula hari tu semak berbaris dengan orang merah belakang siap. Jadi mana hari itu. Dan malam Jumaat juga, kalau orang mati malam Jumaat, simpan hari Jumaat boleh, tapi mana mati malam Jumaat atau hari Jumaat, dia berasa aman. Fitnah kubur tu sampai sehari 5 minit tak sanggup. Tapi kalau kita beriman, orang soleh-solehah, aman. Kubur yang luas 6 kaki tu, pi panjang tu akan jadi berpuluh-puluh harta macam